إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب. شيء لله ولهم. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نستعين على أمور الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلي على سيد المحيط تسعدنا جميع الدروس على آله وصحبه وبارك وسلم. علم أنت العلم الحكيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. اللهم علمنا ذكرنا نسينا وانفعنا وجعلنا من الذين. اللهم افتح قلوبنا بالعلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به اللهم افتح قلوبنا بالعلم وفقنا فيه وعلمنا التأويل وآتنا لك أفضل تؤتي مع عبادك الصالحين، وجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. شيخ المؤلف رحمه الله تعالى الله به وبركاته في الدار من العالمين. المؤلف رحمه الله تعالى ولا تركني في نصاب وجبت عليهما الزكاة. حبيب فقيه عبد الله bin Abdul Rahman Bafadl Hadrami, walau ishtaraka nisab, dan berkongsi oleh dua orang nisab pada wajib zakat, alaihi zakatu, nescaya keduanya berkongsi itu oleh zakat. Baik, ini sambungan daripada pertemuan yang lepas, kelas yang lalu. Kita berhenti di hujung ni pada masalah dipanggil syarikah, perkongsian pada memiliki dalam bab kita ni haiwan ternakan yang wajib dizakatkan. Maka masalah berlaku bila mana dua orang ataupun lebih berkongsi modal untuk membeli dan memiliki sejumlah kambing. Maka apabila kambing ataupun lembu ataupun unta lah dalam masalah zakat ternakan kita ni, kita buat misal contoh dengan kambing lah mudahnya, dia lebih praktikal di zaman kita lah, di kita ni, di belah kita ni praktikal dengan kambing lah. Maka bila mereka dua orang ataupun lebih ini berkongsi modal untuk membeli dan memiliki kambing, bukan untuk perniagaan lah, untuk ternakan, untuk belah. Kalau perniagaan dia jadi zakat perniagaan, itu dia kira hal lain, dia tak kira bab bilangan kambing dah waktu tu. Ni tak zakat ternakan, beli untuk belah, beli untuk pelihara. Macam-macam lah. Kemudian bila cukup pemilikan dia setahun, cukup pemilikan selama setahun 12 bulan pemilikan mereka daripada hari pembelian tu, bila cukup bilangan kadar nisab, bila cukup kadar bilangan zakat yang wajib dikeluarkan, maka wajib atas kedua-duanya mengeluarkan zakat lah. Kalau yang berkongsi itu dua orang, kalau yang berkongsi itu tiga orang, wajib atas ketiga-tiganya mengeluarkan zakat lah. Tapi zakat yang dikeluarkan dikira sebagai zakat seorang. Zakat seorang. Contohnya, kalaulah yang wajib zakat itu bilangan kambing yang mereka miliki itu contohnya 40 ekor, 80 ekor, bilangan kambing yang mereka bilangan kambing yang mereka miliki itu 40 ekor, maka yang wajibnya seekor kambing sebagai zakat.
adakah ketiga-tiga orang tu masing-masing perlu mengeluarkan seekor kambing, artinya 3 ekor kambing daripada 40 ekor kambing ternakan tu? Tak. Jawapannya hanya perlu mengeluarkan seekor saja. Mereka dizakatkan seperti mana zakat seorang. Seperti mana zakat seorang. Maka ni dia panggil khultah. Ini panggil khultah, percampuran pemilikan. Percampuran milik. Ataupun bahasa kita panggil syarikat lah, perkongsian milik. Perkongsian milik. Maka syarat untuk dinamakan sebagai milik yang berkongsi tu, dia ada beberapa syarat yang perlu dilihat lah. Ada beberapa syarat yang perlu dilihat dalam masalah perkongsian ni. Dia kena berkongsi, boleh kata dalam hampir ke semua bentuk, khususnya dalam bab ternakan ni, iaitu mestilah haiwan ternakan tersebut minum di tempat yang sama, bukan asing-asing. Dah kita beli, separuh belah sini, separuh belah sana, tak kira lagu tu. Kalau separuh belah sini, contohnya 3 reban ni ataupun kandang kambing ni cuma boleh isi 30 ekor contohnya. Lagi 10 ekor perlu dipindahkan ataupun diletakkan ke dalam kandang yang berasingan, bukan setempat lah, kandang lain terus, kampung lain ataupun kawasan lain. Pasal kandang tu cuma boleh muat, kita kata contoh 35 ekor, dan lagi 5 ekor ataupun lagi 10 ekor tu perlu diisi dalam kandang yang lain, maka tak wajib zakat lah. Dia dikira setempat saja. Dia dikira yang setempat saja. Kalau campur dua tu, kita kata 45 ekor ataupun 50 ekor contohnya, nisab wajib zakat ni 40 ekor kambing. Nisab wajib zakat dia 40 ekor. Kena ulang seekor. Tapi 40 ekor ataupun kita 50 ekor ataupun 60 ekor itu, dia dipelihara secara berasingan. Hang belah setengah, aku belah setengah. Pasal apa lagu tu? Sebab tempat kita tak cukup, tak muat untuk isi ke semua kambing ni. Tanah yang kita gunakan, tanah yang kita dirikan kandang kambing ni, cuma muat untuk 35 ekor contohnya. Lebih daripada 35 ekor kena letak di kandang yang lain. Kandang yang lain tu bukanlah satu kawasan, kandang lain cerita ni di tempat yang lain. Maka pada masalah itu, dia tak dikira sebagai perkongsian yang mewajibkan zakat, melainkan pada satu tempat saja. Jadi, kalau 35 ekor saja itu tak wajib zakat, boleh cukup haul pun. Sebab syarat dia mestilah berkongsi tempat. Berkongsi tempat tidur, kandang lah. Berkongsi tempat minum, berkongsi pengembala, pekerja kalau ada pekerja, berkongsi dia punya bapa jantan dia dan sebagainya. Maka semua tu diambil kira untuk meletakkan perkongsian itu, syarikat itu ialah syarikat yang satu. Kita dah bincang pada pertemuan yang lepas, setiap ekor yang dimiliki ialah milik bersama. Setiap ekor yang dimiliki, kalau ada 50 ekor kambing, maka setiap seekor dalam 50 ekor tu dia dimiliki bersama. Dia bukan pasal modal hang setengah, maka hang milik 25 ekor, aku milik 25 ekor. Tak bukan lagu tu. Tu tak nama kongsi. Kongsi ni 50 ekor kambing. Setiap ekor kambing itu dimilik secara bersama. Itu satu. Kemudian daripada situ disyaratkan juga untuk syarikat yang mewajibkan zakat dan digabungkan pemilikan ini, dia mestilah berkongsi kebanyakan perkara yang berkaitan dengan pengurusan ternakan itu, mestilah diuruskan secara bersama. Maksudnya mesti dah ditempatkan di tempat yang sama, mesti dipelihara kalau ada pengembala ataupun pekerja yang sama, mesti tempat minum mereka juga sama, tempat depa ragut rumput juga sama dan sebagainya. Barulah dikira pemilikan itu, barulah dikira total keseluruhan 50 ekor itu diwajibkan zakat. Kalau diasingkan macam masa tadi, kandang yang kita ada dekat tempat A ni, dekat kampung ni, cuma celih untuk 30 ekor contohnya. Lebih daripada 30 ekor contohnya, ada lebih lagi 20 ekor, kena letak di kandang yang lain. Maka dia tidak berkongsi tempat makan yang sama dengan 30 ekor ni.
Dia juga dijaga oleh pekerja yang berlainan. Sana ada orang yang jaga, sini ada orang yang jaga. Dia juga tidak berkongsi padang ragut yang sama. Dia juga tidak berkongsi bapak jantan, baka yang sama. Dia juga tidak berkongsi tempat perah susu yang sama. Dia juga tidak berkongsi kita panggil apa? Tempat dia berkeliaran. Padang rambut itu yang sama. Maka kalau tak sama lagu tu, 20 di sana ataupun 10 di sana dengan 30 di sini tak boleh digabungkan untuk mencukupkan nisab zakat. Dikira lain-lain. Dikira lain-lain. Itu syarat perkongsian dalam bab ternakan ni. Dia mesti dipelihara pada kawasan yang sama, diuruskan oleh orang yang sama, berkongsi tempat makannya, berkongsi tempat minumnya, berkongsi kandangnya, dan berkongsi dia punya tempat ambil susunya, tempat perah susunya, berkongsi makanannya, dan berkongsi bapak jantannya. Jadi secara mudahnya kita kata pengurusan itu mestilah diuruskan, semua kambing itu mesti diuruskan dengan cara yang sama, di tempat yang sama. Barulah dikira sebagai keseluruhan kambing itu, barulah dikira sebagai satu kelompok yang kalau cukup ataupun lebih daripada angka 40 ekor pemilikan tersebut, barulah mewajibkan zakat bila cukup haul, bila berlalu tempoh masa setahun. Maka bila cukup tempoh masa setahun, contohnya kambing tu ada 40 ekor, wajib zakat lah. Wajib zakatnya berapa? Seekor kambing. Kambing bila dimiliki 40 ekor, maka wajib zakat seekor kambing. Adakah setiap tuannya wajib mengeluarkan seekor seorang? Tak. Dia dikira seperti zakat perseorangan. Dalam kitab sebut zukiya karajulin wahidin. Mereka dizakatkan, zukiya, mereka dizakatkan karajulin wahidin, seperti mana seorang. Jadi kalau lagu tu secara matematiknya kita kata depa kalau dua orang pemilikan seorang setengah, pemilikannya seorang 50%. Maksudnya masing-masing buat kurang separuh kambing lah masing-masing. Tu kalau kita kira dari sudut matematik lah. Masing-masing buat kurang separuh kambing. Mana boleh kurang separuh kambing, maksudnya sekok lah. Sekok saja. Jadi dalam bab syarikat ni, kadang-kadang dia menguntungkan, kadang-kadang dia merugikan sebelah pihak, kadang-kadang dia menguntungkan sebelah pihak, dan kadang-kadang tidak ada untung dan rugi pada pemilikan tu. Dia ada kemungkinan tu. Contoh mana ada kemungkinan dia menguntungkan kedua-dua pihak. Dia menguntungkan kedua-dua pihak. Okey, dia menguntungkan kedua-dua pihak. Macam mana contoh dia menguntungkan kedua-dua pihak? Contohnya seperti mana satu syarikat, dua orang yang berkongsi, dia pun memiliki 80 ekor kambing secara bersamaan. Maksudnya kalau ikut saham dia 50% 50% lah. Jadi kalau ikut matematiknya, seorang daripada 80 ekor tu, seorang 40 ekor lah. Seorang 40 ekor. Jadi 80 ekor kambing, masih lagi wajibnya hanya 1 ekor kambing sebagai zakat. Sebab bila dah masuk 121 baru wajib 2 ekor zakat. Jadi 80 ekor kambing masih wajib sekor. Masih wajib sekor. Maka dia menguntungkan kedua-dua pihak. Sebab kalau kita kata macam kita kata tadi, bila 80 ekor yang wajibnya sekor, maksudnya sekor itu ditanggung kosnya oleh dua orang ni lah. Maksudnya seorang setengah ekor ni lah. Mana boleh buat pulang setengah ekor, maksudnya sekor lah. Sekor tu ditanggung oleh kedua-dua orang. Berbanding dengan kalau sekiranya kedua-duanya itu memelihara kambing secara berasingan. Jadi 40 ekor 40 ekor. Dia pada 80 ekor kambing secara perkongsian, secara syarikat. Zakat yang wajib pada ketika tu hanyalah seekor kambing. Sebab bila sampai ke angka 121 ekor, barulah kena 2 ekor kambing.
Dan ni yang dipemilik hanyalah 80 ekor kambing. Contoh 80 ekor kambing. Sebab mereka berkongsi milik pada 80 ekor kambing tu, maka yang wajibnya atas mereka zakat hanyalah seekor kambing. Maka dia menguntungkan kedua-dua belah pihak. Sebab kalaulah mereka belah secara berasingan kan, hang 40 ekor, aku 40 ekor, tak wujud unsur syarikat ni, tak berkongsi antara satu sama lain, maka setiap tuan bagi 40 ekor tu dia wajib seekor kambing. Jadi sekiranya mereka tidak berkongsi, maksudnya masing-masing pelihara 40 ekor kambing secara berasingan, orang yang pertama wajib seekor kambing, orang yang kedua pun wajib seekor kambing. Sebab 40 ekor kambing ternakan, maka diwajibkan nisab zakatnya ialah seekor kambing. Tapi sebab 40 ekor dan 40 ekor ini disyarikatkan, berkongsi di antara dua orang, maka dia dikira seumpama seorang, dia dikira seumpama zakat seorang. Berarti kata 80 ekor sebab tak cukup 121 ekor, maka masih kekal dengan seekor kambing. Dengan erti kata masing-masing hanya perlu mengeluarkan separuh ekor kambing lah, separuh kambing, maka dia menguntungkan kedua-dua belah pihak. Kadang-kadang perkongsian itu merugikan dua-dua belah pihak. Kadang-kadang apa contoh yang merugikan kedua-dua pihak? Perkongsian itu hanya memiliki ataupun yang mereka ternak ialah 40 ekor kambing saja. Yang 40 ekor kambing saja. Kalaulah mereka ternak secara berasingan, seorang 20 ekor, seorang 20 ekor, tak wajib zakat. Sebab kadar nisab zakat permulaan bagi kambing ialah pemilikan 40 ekor. Kalau mereka asingkan pemilikan, hang 20 ekor, aku 20 ekor, maka seorang pun tak kena zakat. Tapi sebab mereka berkongsi pemilikan pada 40 ekor tersebut, maka wajib seekor zakat ke mereka. Seekor kambing sebagai zakat ke atas mereka. Maka dia ada rupa merugikan kedua-dua pihak lah. Dan sebab mereka kongsi dan bilangan kambing itu cukup nisab, maka wajib seekor zakat. Yang mana kalau kita andaikan mereka belah secara berasingan, kawan ni 20 ekor, kawan ni 20 ekor, seorang pun tak kena zakat, maka dia merugikan kedua-dua belah pihak lah. Itu kalau contoh rugi lah. Kalau contoh rugi, kadang-kadang dia memberi mudarat kepada seseorang, dia merugikan seseorang dan menguntungkan seseorang. Kadang-kadang tu contohnya dalam pemilikan 1/3 dan 2/3. Contohnya share dia, kawan ni aku nak 10,000, kawan ni aku nak 5,000 contoh. Jadi seorang tu dia memiliki saham ataupun pemilikannya ke atas kambing tu 66% lah. 66% ataupun hampir 67%. Yang seorang lagi pemilikannya hanyalah 33%, sekitar 33.3% itu lah. Maka dalam keadaan yang macam tu, contohlah mereka ada 60 ekor kambing contohnya. 60 ekor kambing. 60 ekor nisbah pemilikan 1/3 dan 2/3 tersebut. Artinya seorang memiliki 40 ekor, seorang lagi memiliki 20 ekor. Sebab 60 bahagi 3. Kalau kita asingkanlah pemilikan tu, kan, pemilikannya dalam bentuk 1/3, 2/3 milik hak seorang, 1/3 lagi milik seorang yang lain. Berapa jumlah kambing yang mereka miliki? 60 ekor. 60 ekor tu kalau kita pecahkan ikut peratus tersebut, seorang memiliki 40 ekor, seorang lagi memiliki 20 ekor. Jadi kalau dibelah secara berasingan, tak berkongsi pun, aku 20 ekor ni, hang 40 ekor ni, maka sepatutnya seorang itulah yang wajib zakatnya, hak seorang lagi tak kena. Sebab 20 ekor tak wajib zakat. Tapi sebab berkongsi kedua-dua orang tu, maka yang pemilikan hanya 1/3 tu juga wajib zakat lah. Sebab 60 ekor lebih daripada 40. Yang kalau dipelihara secara berasingan, dia tak kena zakat apa, sebab baru 20 ekor. Tapi sebab dia berkongsi dengan orang lain yang memiliki 40 ekor, jumlah keseluruhannya 60 ekor, maka wajib seekor kambing sebagai zakat. Maka dia menguntungkan sebelah pihak dan dia merugikan sebelah pihak. Dan kadang-kadangnya dia tidak menguntungkan dan tidak merugikan mana-mana belah pihak. Dia tidak menguntungkan dan tidak merugikan mana-mana pihak. Contohnya 201 kambing. 201 kambing. 201 kambing. Kalau pemilikan tu 50%, 50-50. 201 kambing artinya wajib kena zakat 2 ekor lah.
200 kambing, artinya wajib keluar zakat 2 ekor, 201 kambing. Kalaulah kita takdirkan, kita andaikan depa tidak bersyarikat dengan perkongsian 50-50, maksudnya seorang memiliki 100 kambing, seorang memiliki 101 kambing. Ni kalau kita asingkan di antara pemilikan, andai kata tak berkongsi pun, model yang ada dan sebagainya itu membolehkan seseorang memiliki 100 kambing, seorang lagi 101 kambing. Maka dalam keadaan ni masing-masing wajib keluar seekor kambing. Sebab dah lebih daripada 40 ekor, kurang daripada 121 ekor. Jadi masing-masing kena keluar seekor. Kalau gabung sekali pun tetap kena 2 ekor kambing juga sebagai zakat. Jadi dia tidak menguntungkan siapa-siapa dan dia tidak merugikan siapa-siapa. Maka ni yang dimaksudkan dalam keadaan bersyarikat. Kadang-kadang dia menguntungkan kedua belah pihak, kadang-kadang dia merugikan kedua belah pihak, kadang-kadang dia menguntungkan sebelah pihak dan merugikan satu pihak yang lain, kadang-kadang dia tidak menguntungkan dan dia tidak merugikan mana-mana pihak. Ni yang dimaksudkan dengan syarikat dalam keadaan ni. Apa nama, tu contoh yang mudah untuk kita faham lah. Contoh yang mudah untuk kita faham. Dia kalau kita buat dalam bentuk carta, kalau kita buat dalam bentuk carta, kita ingat poin mudah aja. 40 ekor kambing sampai 120 ekor kambing, zakat dia ialah seekor kambing, seekor syah, seekor kambing. Ini poin pertama yang kita kena ingat. Poin yang kedua yang kita kena ingat, daripada 121 sampai 299, 121 sampai 299, itu tak kiraan kita ada 121 macam ni, lupa lah kiraan itu. Kambing 40 ekor sampai 120 seekor kambing, 121 2 ekor kambing. Betul? Betul. 121 sampai 200. Itu 121 sampai 200 kambing. 121 sampai 200 kambing, zakatnya ialah 2 syah, 2 ekor kambing. Ni biasa, ni asas dia. 201 sampai 299, zakat dia 3 ekor kambing. 3 kambing. Okey. Kita nak ambil ni je. Kita nak ambil yang asas ni je. Bila mana berlaku perkongsian, maka kadang-kadang tu mungkin perkongsian dia 50%, 50%, 50%. Perkongsian dia 50-50. Maka kadang-kadang perkongsian ini dia menguntungkan kedua belah pihak. Dia menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya, ada satu syarikat 2 orang. Kita buat contoh Ahmad dengan Ali. Ahmad dengan Ali berkongsi modal dan memiliki, kita kata 80 ekor kambing, 80 ekor syah, 80 ekor kambing. Perkongsian 50-50, maka 80 ekor kambing dia masih lagi dalam
kategori yang pertama. Maksudnya zakatnya ialah 1 syah. Seekor kambing. Seekor kambing. Kalaulah pecahkan pemilikan, kalau dah tak berkongsi, masing-masing dengan model masing-masing ada 40 ekor dan 40 ekor 40 ekor dan 40 ekor, sebab kambing yang ada 80 ekor. Sekiranya mereka tak berkongsi antara dua orang ni, tidak bersyarikat antara dua orang ni, antara Ahmad dengan Ali ni, antara Ahmad dan Ali tidak berkongsi, maka Ahmad kena 26 ekor, Ali pun kena 26 ekor. Sebab 40 ekor dah wajib 1 ekor zakat. Tapi sebab mereka berkongsi, jumlah pemilikan ternakan mereka hanyalah 80 ekor kambing. 80 ekor masih lagi dalam kategori yang pertama, iaitu 1 ekor kambing saja. Maka dia menguntungkan kedua-dua pihak. Instead daripada berbanding daripada masing-masing ukulak seekor, kita katakan masing-masing hanya ukulak separuh daripada seekor. Separuh daripada seekor kambing. 50-50. Ini perkongsian yang menguntungkan. Ini perkongsian yang menguntungkan. Kadang-kadang perkongsian tu merugikan. Contoh macam mana merugikan? Ahmad dan Ali ada cuma bila berkongsi ada 40 ekor kambing saja. Berkongsi dan memiliki 40 ekor kambing. 40 ekor kambing, sekor zakat. Sekor zakat. Yang mana kalaulah mereka tidak berkongsi dengan pemilikan 50-50 ni, sepatutnya setiap orang hanya memiliki 20 ekor kambing. Dan setiap orang yang kalau tak berkongsi cuma memiliki 20 ekor kambing, tak cukup nisab untuk wajib zakat. Jadi tak kena zakat. Tak kena zakat. Tapi sebab mereka berkongsi, maka jumlah kambing yang mereka berdua miliki ialah 40 ekor kambing, maka wajib zakat zakat. Maka ni perkongsian, contoh perkongsian yang merugikan. Merugikan. Kalau belah asing-asing tak kena zakat pun. Rugi daripada sudut harta lah, bukan rugi daripada sudut pahala dan sebagainya, tak. Rugi daripada sudut harta. Kadang-kadang dia menguntungkan sebelah pihak dan merugikan yang lain. Dia menguntungkan sebelah pihak dan dia merugikan yang lain. Contohnya bila pemilikannya 1/3 dan 2/3. Kawan ni memiliki 1/3, kawan ni memiliki 2/3 daripada pemilikan haiwan ternakan tu. Kan? Contohlah kawan ni ukulak modal RM5,000. Ahmad ukulak modal RM5,000, Ali ukulak modal RM10,000. Hasil yang mereka dapat daripada jumlah RM15,000 ni, contoh jumlah RM15,000 beli dan kambing tu membiak dan sebagainya, total semua yang ada kat mereka bila cukup tahun ialah 60 ekor kambing. Contoh 60 ekor kambing. Dia dah beli, lepas tu bela dan sebagainya. Contoh mungkinlah beli awal tu dalam 15 ekor kambing je. Beli awal dalam 50 ekor kambing, kemudian berkembang biak dan seterusnya, beranak dan sebagainya, maka hujung tahunnya ada 60 ekor kambing milik mereka. 60 ekor kambing masih lagi dalam kategori yang pertama, iaitu wajib 1 zakat, 1 ekor kambing sebagai zakat. Samalah. Cumanya kalau kita tengok daripada sudut pemilikan, Ahmad hanya memiliki 20 ekor kambing, Ali memiliki 40 ekor kambing. Kan pemilikan 1/3 dengan 2/3. Jadi 60 bahagi 3 bahagian, 2 bahagian milik Ahmad, 2 bahagian milik Ali, 1 bahagian milik Ahmad. Ni kalau dipelihara secara berasingan. Maka dalam keadaan jadi kalaulah mereka tidak berkongsi, cuma Ali saja yang wajib seekor kambing, sedangkan Ahmad tidak wajib zakat sebab tak cukup nisab. Maka dia menguntungkan Ali dan merugikan Ahmad daripada sudut kena keluar tu. Sebab dalam keadaan berkongsi,
dalam keadaan berkongsi. Maksudnya kalau seekor kambing itu kita pecah 3, seekor kambing 3 bahagian. 2 bahagian ni zakat yang dikeluarkan oleh Ahmad daripada saham dia, satu daripada Ali, dan 1 bahagian ni daripada Ahmad. Sebab seekor kambing. Yang mana kalau masing-masing belah secara berasingan, Ahmad hanya ada 20 ekor je, Ali yang ada 40 ekor yang wajib zakat kat Ali. Tapi sebab berkongsi, mereka dizakatkan seperti zakat seorang. Zukiya ka rajulin wahidin, mereka dizakatkan seperti mana zakat seorang. Maka dia menguntungkan Ali, sebab daripada dia kena ulang sekong, dia cuma perlu ulang 2/3 daripada sekong. Dan dia merugikan Ahmad. Kalau dia belah seorang-seorang dia tak kena zakat apa, tapi sebab dia berkongsi belah bersama dengan Ali, maka dia perlu keluarkan 1/3 daripada zakat hasil perkongsian tu. Ni merugikan sebelah pihak dan menguntungkan sebelah pihak. Kadang-kadang tak rugi dan tak untung. Kadang-kadang tak rugi dan tak untung. Contoh kembali di sini lah, pemilikan 50-50. Ada 121 ekor kambing, ataupun kita kata 125, 130 lah, mudah, 130 ekor kambing contohnya, dengan modal yang dikeluarkan dan sebagainya. Seorang 30,000, 2 orang 60,000 dan sebagainya, boleh beli 60 ekor. Kemudian sementara nak cukup setahun tu, ada 130 ekor kambing pemilikan bersama. 130 ekor kambing duduk dalam kategori yang kedua, iaitu wajib zakat 2 ekor kambing. Wajib zakat 2 ekor kambing, yang mana kalau dibelah secara berasingan pun, sebab perkongsian dia 50-50, maksudnya seorang ada 75 ekor, orang yang kedua pun 75 ekor kambing, perkongsian 50-50, 65 ekor, 65 ekor kambing dan 65 ekor kambing, total semua 130. Kalau dia belah secara berasingan, Ahmad kena seekor kambing zakat, Ali pun kena seekor kambing zakat. Dan kalau dia belah secara sekali sekalipun, berkongsi, bersyarikat dalam memelihara kambing tersebut, 130 ekor, tetap 2 ekor kambing. Dan dia tidak merugikan siapa-siapa dan tidak menguntungkan siapa-siapa. Ini pecahan masalah kemungkinan yang berlaku bila bersyarikat. Ada kalanya dia menguntungkan, ada kalanya dia merugikan, ada kalanya dia menguntungkan sebelah pihak dan merugikan sebelah pihak, dan ada kalanya dia tidak menguntungkan ataupun merugikan sebelah pihak, sama aja. Faham? Mana? Halah ni 130 kan keluar 2 2 ekor. 121 sampai 200 ekor. 2 ekor kambing. Kita nampak lah kalau pecah tu. Kalau pecah, seorang 65 ekor. Oh, dia balik kategori 1. Balik kategori 50-50 kan. 130 tu 130 ekor kambing. Kalau dibelah secara berasingan, masing-masing tak campur modal pun, masing-masing buat sendiri, masing-masing belah sendiri. Kita katakan Ahmad ada 65 ekor kambing dan Ali pun ada 65 ekor kambing. Jadi kalau seorang sama seorang, masing-masing hanya nak seekor kambing lah. Sebab ni lebih daripada 40 ekor, ni pun lebih daripada 40 ekor. Jadi kok mana pun, setiap orang kena ulang seekor. Jadi kalau berkongsi pun 2 ekor, kalau tak berkongsi pun 2 ekor juga zakat yang akan dikutip daripada mereka. Jadi tak untung tak rugi. Tak untung tak rugi. Tak untung tak rugi. Dia tidak menguntungkan mana-mana pihak dan dia tidak merugikan mana-mana pihak. Sebab secara berasingan pun masing-masing wajib sekor. Secara maksudnya zakat yang akan dikutip daripada mereka ialah 2 ekor lah secara berasingan. Sekor-sekor. Kalau dia berkongsi pun zakat yang dikutip dari mereka pun 2 ekor juga. Jadi dia tidak menguntungkan dan dia tidak merugikan mana-mana pihak. Jadi ada keadaan yang menguntungkan kedua-dua belah, ada keadaan yang merugikan kedua-dua belah pihak, ada keadaan yang menguntungkan sebelah pihak dan merugikan pihak yang satu lagi, dan ada keadaan yang tidak menguntungkan dan tidak merugikan mana-mana pihak yang berkongsi. Ini contoh mudah untuk kita faham bab syarikat ni. Mereka dizakatkan seperti mana zakat seorang, zakat perseorangan.
Okey. Habis. Kemudian masuk dalam fasal yang seterusnya, faslun ay fi syuruti zakatil masyiyah. Ini satu fasal pada menyatakan segala syarat sah, syarat wajib zakat ternakan. Ini syarat tambahan daripada syarat yang umum. Qala rahimahullahu taala wa syurutu wujubi zakatil masyiyah, dan bermula segala syarat wajib zakat masyiyah, zakat ternakan ini tambahan daripada syarat yang ammah. Syarat yang ammah pada awal bab zakat itu ni. Syarat yang ammahnya ialah Islam, merdeka, ta'ayyun mulk, tamamun mulk dan tayaqqunul wujud. Itu syarat yang umum, syarat yang umum, syarat yang am. Kemudian bila masuk dalam bab zakat secara spesifik, iaitu zakat ternakan, dia ada 4 syarat lah, dan telah disebutkan satu. Perinciannya telah disebutkan satu, iaitu sampai nisab. Tu nisab yang dibincangkan. Kalau lembu berapa ekor baru kena zakat, kalau unta berapa ekor baru kena zakat, kalau kambing berapa ekor baru kena zakat, dan tingkatan-tingkatan zakat yang dia perlu keluarkan bila mana bertambah pemilikan dia. Ini syarat tambahan daripada tu. Syarat tambahan daripada tu. Qala rahimahullahu ta'ala wa syurutu wujubi zakatil masyiyati mudhiyu haulin kamilin mutawalin fi mulkihi illa fin nitaji fayatba'ul ummahati fi hauli. Segala syarat wajib zakat ternakan itu, antaranya lagi selain daripada cukup nisab, mudhiyu haulin kamilin, berlalu haul, pusingan masa, kamilin yang sempurna, iaitu setahun, 12 bulan. 12 bulan pemilikan. Mutawalin yang berturut-turut. Berlalu tempoh masa yang sempurna yang berturut-turut itu fi mulkihi, dalam miliknya, milik tuan ternakan tu. Artinya dia perlu memiliki ternakan tersebut selama setahun sekurang-kurangnya. Dia panggil cukup haul, barulah wajib zakat. Selagi mana tak cukup haul, tak wajib zakat, walaupun dah cukup nisab. Contohnya dia beli 100 ekor kambing. Dia beli 100 ekor kambing. 100 ekor kambing tu nisabnya cukup, sebab nisab kambing hanya 40 ekor aja, wajib zakat. Tapi dia baru beli. Bila baru beli, tak cukup haul lagi, tak cukup tempoh masa pemilikan lagi, maka tak wajib zakat. Tak wajib zakat. Sampailah berlalu tempoh masa selama setahun, maka ketika tu barulah wajib zakat. Mudhiyu haulin kamilin mutawalin fi mulkihi, berlalu tempoh masa sakamilin yang sempurna. Tempoh masa yang sempurna ni ialah 12 bulan. 12 bulan. Mutawalin yang berturut-turut, maksudnya tidak ada satu saat pun daripada 12 bulan itu yang kambing itu keluar daripada milik dia. Fi milkihi, dalam pemilikannya. Kalaulah tidak berturut-turut, contohnya dia memiliki kambing sampai tempoh 6 bulan, dia jual kepada orang lain. Contohnya dia ada, contohnya kita katakan 50 ekor kambing. 50 ekor kambing. Kemudian dia berasa nak buat benda lain, tak mau, cemui. Itu pun tak larat banyak masalah dan sebagainya, masalah tempat dan sebagainya. Kemudian dia jual 50 ekor kambing tu kepada orang lain. Tu contoh. Dia dah bulan 6 bulan lah. Seminggu lepas dijual pada orang lain tu, tiba-tiba kawan orang yang pembeli yang baru itu nak jual balik kat dia. Tak larat
tak mampu nak apa nama jaga apa, tak mampu nak uruskan soal makanan dia, tempat tinggal kambing dan sebagainya, pun jual balik ke dia dan dia terima balik. Kemudian maka haulnya dikira daripada pemilikan yang baru, dia tak dikira daripada pemilikan yang pertama. Sebab tempoh seminggu tersebut kambing tersebut bukan miliknya lagi, maka tak boleh dikira daripada kali pertama dia memiliki kambing-kambing tu. Dia dikira permulaan yang baru pada pemilikannya kali yang kedua, barulah dikira daripada tu. Maksudnya kalau dia beli pula tu, dan dia contohnya dia beli pada kali yang pertamanya tu kambing tersebut pada bulan 1, bulan 7 dia jual kambing dia semua ataupun separuh, dia jual kambing separuh ataupun separuh ataupun semualah. Seminggu lepas tu barulah dia beli balik, ataupun seminggu lepas tu barulah kambing tu kembali dalam miliknya semula, orang tu jual balik kat dia. Sebab dia contohnya lah, dia pesan kat kawan tu, kalau hang tak mampu nak bela ataupun sebagainya, ada masalahnya apa, hang jual balik semua ni kat aku beli balik, contohnya dia kata lagu tu. Dan kawan yang kedua tu, pemilik yang baru tu memang betul tak mampu, komitmen masa dan sebagainya, tak nak bela, jual balik ke dia, dan dia bagi balik semua bayaran yang asal tu lah, contohlah. Maka masuk pula pemilikan yang baru pada diri dia bila bulan 7 tu. Maka haulnya dikira start daripada bulan 7 tu. Yang bulan 1 sampai bulan 7 sampailah kepada tempoh dia jual tu, itu kosongkan, di reset semula. Maka haulnya akan bermula dikira sejak bulan 7 tu, sejak pemilikan dia yang baru tu, sampailah bulan 7 tahun depan. Dikira haul, dikira berlalu 12 bulan yang sempurna, yang berturut-turut dalam pemilikan dia, Maka barulah bila cukup 12 bulan pemilikan dia yang sempurna berturut-turut, tidak ada satu saat pun kambing-kambing tersebut keluar daripada milik dia, barulah dia tengok berapa ekor kambing yang dia ada. Kalau lebih daripada 40 ekor ataupun 40 ekor, maka wajib sekor zakat. Kalau mencecah 121 ekor, maka kena 2 ekor zakat. Kalau mencecah 300 ekor, kalau mencecah 200 ekor, 3 ekor zakat. Kalau mencecah 300 ekor, maka 4 ekor zakat, dan seterusnya. Illa fin nitaji, melainkan pada nitaj. Nitaj ni anak yang lahir daripada kambing-kambing tu. Nitaj ialah anak yang lahir daripada kambing-kambing tu. Hasil produk lah kalau kita ni. Tapi tak boleh lah nak sebut hasil produk, sebab hasil produk ni kalau kita ni susu dan sebagainya. Tapi makna nitaj ni makna produk lah. Hasil daripada kambing-kambing yang dia miliki tu, maka kambing-kambing tu beranak pula. Maka anak-anak kambing yang baru terbit tu, yang baru lahir tu, dia dikira fayatba'ul ummahati fil hauli. Maka mereka mengikut haul ibu mereka. Maka mengikut mereka nitaj itu. Maka nitaj itu mengikut akan ummahati, akan segala ibu mereka, fil hauli, pada tahun. Anak terbit bulan 3 contohnya. Ibu tu kita milik daripada bulan 1. Anak tu terbit bulan 3. Masuk bulan 1 tahun depan, sekali dengan anak-anak tu dikira. Tak perlu tunggu bulan 3 untuk mencukupkan haul anak setahun. Tak perlu. Tak perlu tunggu sampai bulan 3 untuk menjadikan pemilikan kita ke atas anak tu setahun. Tak perlu. Dia mengikut ibunya pada masalah haul. Jadi kita milik daripada bulan 1. Bulan 1 tahun depan kena kira dah sekali dengan anak-anak tu. Berapa ekor kambing, berapa ekor ternakan yang kita ada. Cukup nisab, wajib zakat. Tak cukup nisab, tak wajib zakat. Gitu. Itu saja. Sebaliknya, kalaulah kambing itu ditambah, bukan menerusi kelahiran, yang ditambah itu bukan, yang bertambah itu bukanlah nitaj, bukanlah hasil daripada kambing yang dia ada itu melahirkan anak. Tak, bukan. Dia beli tambah lain. Orang bagi sumbangan kat dia lain, orang bagi warisan pesaka kat dia dan sebagainya lain, orang hebah kat dia dan sebagainya. Tak kira lah.
Maksudnya bukan melalui pemilikan, bukan melalui pewarisan. Bukan melalui kelahiran. Bulan bulan 1 dia beli, contohnya ada 30 ekor kambing, ataupun kita mula dengan kecil lah. Bulan 1 ada 10 ekor kambing. Bulan 1 ada 10 ekor kambing. Bulan 4 ataupun bulan 5 dia beli lagi tambah 10 ekor kambing. Maka 10 ekor yang dibeli pada bulan 5 itu, haul dia bermula daripada bulan 5, tak bermula daripada bulan 1. Bulan 8 dia beli lagi 10 ekor. Maka yang dibeli pada bulan 8 itu haulnya bermula daripada bulan 8. Sebab itu dia milik, bukan menerusi nitaj, bukan menerusi kelahiran. Yang mengikut haul yang pertama itu ialah anak-anak yang dilahirkan oleh kambing yang dibeli pada bulan 1 itu saja. Nampak masalah? Okey. Jadi kalau pemilikan itu dengan pembelian, ataupun dengan pewarisan, ataupun dengan wasiat, ataupun dengan hibah, dengan pemberian, dengan sumbangan dan sebagainya, maka dia dikira dengan haul masing-masing. Haul masing-masing. Kalau dia dapat kambing itu, contohnya kerajaan bagi sumbangan kat dia, dia mohon pinjaman dan sebagainya, kerajaan bagi sumbangan kat dia, kerajaan bagi luluskan pinjaman itu, dan kerajaan beli 10 ekor kambing untuk dia. Bila bulan 8, maka bulan 8 itulah bermulanya haul untuk 10 ekor tu, dan anak-anak yang lahir daripada 10 ekor tu. Yang dia ada daripada bulan 1 contohnya 30 ekor kambing, kemudian beranak sampai kita kata dapat 50 ekor kambing pada hujung tahunnya, maka itu saja yang dikira untuk haul yang pertama. Jadi kalau dia milik dalam tempoh yang berasingan, maka dia kena jaga haul yang berasingan. Dia kena jaga haul yang berasingan. Syarat dia lagi, wa an takuna sa'imatan fi kala'il mubah. Wa an takuna sa'imatan fi kala'il mubah. Dan bahawa adalah ia ternakan itu sa'imatan, diberi makan, fi kala'in mubah, pada makanan yang harus, pada umpan. Kalau bahasa mengaji dengan tok gurunya sebut sama mana dengan ilaf lah. Umpan ni maksudnya benda makan ni lah, rumput lah. Mubah yang harus, maksud sa'imah tu, maksud makanan tersebut tuan dia memberi makannya tanpa perlu mengeluarkan duit. Tu maksud sa'imah fi kala'il mubah. Makanan yang diberi kepada ternakan tersebut, rumput dan sebagainya, tuan dia bagi dengan tidak perlu mengeluarkan modal. Tuan dia bagi dengan tidak perlu mengeluarkan modal. Maksudnya, kalau kita kata contoh masalahnya, ada padang ragut yang awam, tempat-tempat yang tidak milik siapa-siapa, tidak dimiliki siapa, milik kerajaan lah, milik kerajaan ataupun milik negara dan sebagainya. Dia bawa kambing-kambing dia pergi makan kat situ. Sekupang pun dia tak kena keluar modal. Sekupang pun dia tak kena keluar modal. Ataupun dia pergi kerat rumput-rumput yang ada dalam tanah dia ke, ataupun dalam tanah awam ke, padang rumput dan sebagainya, tengok semak di mesin rumput tu, dan dia bawa balik bagi makan dekat kambing-kambing dia. Yang mana rumput-rumput itu harus tidak perlu dibeli. Mubah dia, yang tidak perlu dibeli dan sebagainya. Maka yang tu saja yang wajib zakat. Yang tu saja yang wajib zakat. Sebab lawan bagi sa'imah ialah ma'lufah. Kalaulah kambing tu kambing yang ma'lufah. Ma'lufah ni yang diberi makan, dengan makanan yang dibeli. Yang diberi makan dengan makanan yang dibeli, dia panggil ilaf. Ilaf ni kalau kita ni bahasa kita dedak lah. Dedak. Tak semestinya dedak. Kalau kata rumput tu pun kena dibeli, tetap dinamakan sebagai ilaf lah, ma'lufah. Kalaulah tuan dia perlu beli makanan dia, maka tak wajib zakat. Contohnya
memang tak ada sumber makanan yang free, maka tuan dia terpaksa beli makanan tersebut, beli dedak, beli rumput yang dikumpulkan oleh orang lain dan sebagainya. Ada orang yang menega rumput pula. Lah ni ada perniagaan yang jenis tu. Dia bela rumput yang khusus untuk makanan binatang. Dia ada tanah kosong terbiar, dia tanam rumput untuk makanan kambing ataupun untuk makanan lembu. Yang mana rumput tersebut dalam tempoh beberapa minggu ataupun dalam tempoh 3 bulan tu kot, dah boleh dimesin, dah boleh dipotong untuk dijual sebagai makanan. Jadi tuan dia terpaksa beli makanan tu. Tak ada, tuan dia tak ada tempat yang free untuk dijamu. Dia bawa kambing lembu dia ataupun untuk dia potong dan bawa balik kat kambing-kambing dia, tak ada. Dia terpaksa beli makanan tu. Maka binatang yang macam tu, binatang yang dibeli makanannya oleh tuan, dinamakan sebagai ma'lufah. Dinamakan sebagai ma'lufah. Kalau ma'lufah tak wajib zakat. Kalau haiwan ternakan itu diternak secara ma'lufah, tak wajib zakat. Tak wajib zakat. Yang ain tu khaf kan, malufah. Ain ma'lufah daripada ilaf. Daripada ilaf, dedak. Dia lawan bagi sa'imah. Sa'imah ambil dari kalimah saum. Saum. Makanan yang free. Makanan yang free. Kalau dedak ataupun makanan yang dibeli, nama dia ilaf. Maka haiwan yang makan ilaf nama dia ma'lufah. Haiwan yang makan saum, rumput yang tak perlu dibeli, nama dia sa'imah. Maka syarat zakat ternakan, mestilah binatang itu binatang yang sa'imah. Mestilah binatang tu yang sa'imah. Kalau bercampur, kalau bercampur, ada setengah hari, ada sebahagian hari diberi makan dengan makanan yang harus, maksudnya dibawa ke padang ragut yang awam dan sebagainya, dan sebahagian hari lagi perlu dibeli makanannya, maka tak wajib zakat. Maka tak wajib zakat. Sekadar mana campuran ma'lufah dengan sa'imah ni, sekadar mana campuran makanan yang perlu dibeli dengan makanan yang kita dapat secara percuma ni, yang tak wajib zakat, bila mana diberi sekurang-kurangnya, diberi makan dengan makanan yang dibeli itu 2 hari berturut-turut. 2 hari berturut-turut. Kalau selang sehari, masih lagi wajib zakat. Kan? Dia satu masalah yang pertama, binatang ternakan yang wajib zakat ini ialah binatang yang sa'imah. Yang pertama. Apa makna sa'imah? Binatang yang diberi makan dengan makanan yang free, yang tak perlu dikeluarkan modal belanja untuk membelinya. Satu. Kalaulah diberi makan dengan makanan yang dibeli, nama dia ma'lufah. Binatang tu, ternakan tu nama dia haiwan ternakan yang ma'lufah. Ni tak wajib zakat. Ternakan yang ma'lufah tak wajib zakat. Kalaulah bukan sepenuhnya sa'imah dan bukan sepenuhnya ma'lufah, maksudnya berselang-seli. Ada hari yang dia beli makanan, ada hari yang dia dapat makanan secara percuma, maksudnya dia bawa binatang di padang ragut dan sebagainya, ataupun dia pergi mesin rumput ataupun semak di hutan mana-mana, di kawasan mana-mana, dia bawa balik mai free, tak kena bayar. Dan ada hari yang dia terpaksa beli dedak ataupun dia terpaksa beli rumput dan sebagainya, sebab tak ada benda-benda tu dan sebagainya. Kalau bercampur lagu tu, maka tak wajib zakat. Maka tak wajib zakat. Tak wajib zakat. Pendapat yang asah, pendapat yang paling kuat dalam mazhab kita mengatakan, sekiranya binatang tersebut sa'imah sepanjang tahun. Sa'imah sepanjang tahun. Cumanya dalam sepanjang tahun tu ada 2 hari berturut-turut. 2 hari berturut-turut yang tuan dia jamu makan dengan makanan yang dibeli. 2 hari je berturut-turut. Kan?
yaumain mutawaliyaini, 2 hari berturut-turut yang dia jamu makan dengan makanan yang dia beli, maka pun tak wajib zakat. Tak wajib zakat. Kalaulah berselang-seli 2 hari bagi makan dengan 2 hari ataupun 3-4 hari bagi makan dengan makanan yang free, sehari kena beli makanan dia. Kemudian 2-3 hari pula untuk makanan yang free, sehari pula untuk makanan yang perlu dibeli. Yang tu wajib zakat. Yang tu wajib zakat sebab tak berapa berat tanggungan tuan dia untuk bela ternakan tersebut. Sebab binatang, dengan kajian dalam ulama-ulama kita dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawasanya depa susah ataupun mudarat dalam hidup mereka kalau tak makan 2 hari berturut-turut. Tak makan 2 hari berturut-turut akan memberi mudarat pada ternakan. Maka kalaulah kita buang hari yang dimakan, yang diberi makan dengan makanan yang dibeli tersebut, kurang daripada 2 hari berturut-turut, maksudnya sehari saja kita beli makan, kita jamu makan dengan makanan yang dibeli, dan hari yang lainnya diberi makan dengan makanan yang free, kemudian sehari pula untuk bagi makan dengan makanan yang dibeli, kemudian hari yang lain makan dengan makanan yang biasa. Maksudnya bukan 2 hari berturut-turut tuan dia jamu dia dengan makanan yang dibeli, maka wajib zakat. Maka wajib zakat. Tapi kalau 2 hari berturut-turut tuan dia jamu dia makan, tuan binatang ternakan tu jamu makan ternakan dia menggunakan makanan yang dibeli, maksudnya untuk 2 hari dia jadi maklufah berturut-turut, maka tak wajib zakat. 2 hari berturut dalam setahun. Dalam setahun. Syarat yang keempat, wa an yakuna saumu minal maliki, wa an yakuna saum minal maliki, dan bahawa adalah saum, sumber makanan itu, sumber makanan yang harus itu, sumber makanan yang free itu, minal maliki, daripada tuan dia. Maksudnya tuan dia yang pergi cari bagi makan dia, ataupun tuan dia yang bawa dia pergi ke tempat makan. Tuan dia, termasuk dengan kata tuan ini ialah pekerja dia jugalah, wakil bagi tuan dia, bawa binatang dan ternakan ni pergi ke padang ragut, ataupun tuan dia ataupun pekerja tuan dia yang bawa balik makanan tu kepada dia. Maksudnya ada usaha untuk jamu makan, sama ada dengan membawa ternakan ke padang ragut ataupun dengan bawa balik makanan daripada padang ragut tu kepada tempat tinggal kandang ternakan tersebut. Maka kata maksudnya fala zakata fi masamat binafsiha, maka tak wajib zakat. Maka fala zakata, maka tak wajib zakat fi masamat binafsiha, pada perkara, maksudnya pada ternakan yang samat, makan ia binafsiha dengan sendirinya. Kalau tuan ni bangsa lepas dia lagu tu je, lepas dia ikutlah nak pergi makan tahu mana pun, tepi jalan ke, padang bola ke, apa nama, tahu mana-mana pula, lah hutan ke apa ke, cukup time balik, hambat balik je. Maksudnya tidak digembala, tidak dibawa ke tempat yang tempat yang sepatutnya, yang proper. Tak. Lepas. Macam apa nama, tinggal dekat kawasan bendang, maka dijamu makan dengan lalang-lalang dan sebagainya yang ada kat situ. Binatang tu cari makan sendirilah maksudnya. Binatang cari makan sendiri, bukan dia dibawa ke situ, ataupun bukan tuan dia yang ambil makanan tu balik mai ke dia. Maka tak wajib zakat. Sebab tidak ada unsur ternak dekat situ. Tidak ada unsur ternak kat situ. Ternakan ni maksudnya kita kena jamu dia makan, tak lah ni kita lepas dia, buka kandang dan sebagainya, buka pintu pagar rumah dan sebagainya, dia keluar pergi. Sehari petang kita cari, kita naik motor ronda pergi cari balik. Tak mana dia pergi kita pun tak tahu. Tarik balik, jumpa balik. Maka yang tu tak wajib zakat, sebab bukan tuan dia yang jamu dia makan. Sebaliknya binatang tu cari makan sendiri. Au asamaha ghairul malik, pun tak wajib zakat. Ataupun menjamu makan akan ternakan tersebut selain, ataupun menjamu makan akan ternakan tersebut ghairul malik, selain daripada tuan dia. Ada orang lain pula yang rajin nak jamu makan.
Ada orang ni pula yang rajin jamu makan. Contoh dalam kitab dia sebut contohnya seperti mana binatang tersebut dicuri. Binatang tersebut dicuri. Bila dicuri, orang yang curi lembu tu ataupun orang yang curi kambing tu, dia mesti jamu makan. Dia mesti jamu makan. Sebelum dia jual pula ataupun sebelum dia sembelih mesti dia jamu makan. Maka tuan dia tak perlu masuk kena dalam kiraan nisab. Sebab bukan dia yang memakan binatang tu. Ataupun dia dibeli dengan pembelian yang tidak sah pada syarak. Jual beli yang berlaku tidak sah pada syarak. Tapi tak tahu ataupun tak sedang kata pembelian itu ataupun jual beli binatang tersebut tidak sah pada syarak. Bila tak sah pada syarak artinya pemilikan tidak bertukar. Pemilikan tidak bertukar. Contohnya jenis main tunjuk ataupun jenis main inilah, aku nak sekok lembu harga sekian-sekian. Maka tuan ni pun sebelum ditakyin mana-mana lembu dan sebagainya, dia letak duit, contohnya aku nak 3,000, ni aku nak sekok lembu ataupun aku nak 2 ekor kambing dengan 3,000 ni, tanpa melihat dan sebagainya lembu tersebut ataupun kambing tersebut, tanpa melihat dan tanpa ditakyin lagi. Mana-mana kambing dalam kandang ni, mana-mana pun tak apa, aku nak 2 ekor, banyak duit. Dan tuan dia pun berlaku jual beli tersebut sebelum daripada mentakyinkan mana satu lembu ataupun kambing yang dia nak. Maka tu pembelian yang fasid. Contohnya, dia macam kita jual ikan dalam kolam ataupun kita jual burung yang ada atas pokok. Aku nak burung tu, belum tentu dapat lagi, tapi jual beli dah berlaku, dah bagi duit dan sebagainya, transaksi dah berlaku. Maka tu jual beli yang fasid. Ataupun kita jual ikan dalam sangkak kita ataupun dalam ayak, ikan tilapia ni nak 2 kilo, banyak duit. Lepas banyak duit tu barulah ambil 2 kilo tu. Jadi ada unsur ghurar, ada unsur ghurur, ada unsur ghurur, tipu daya kat tu. Boleh jadi ikan yang dia bagi kat kita tu kecil ataupun besar. Bila besar dia sikit 2 kilo, nak banyak mana, kadang-kadang sekok lah 2 kilo, kadang kecil sangat 2 kilo boleh dapat 8-9 ekor, tapi kecil sangat, nak makan je nak kalau kecil sangat, nak kena belah dari besar tu dan sebagainya. Jadi benda tu ada unsur ghurur, tipu daya. Sama juga dengan bila dia kata mana aku nak beli kambing hang yang dalam kandang tu, hak mana pun tak apa 2 ekor. Kemudian berlaku jual beli. Lepas berlaku jual beli baru takyin, baru tentukan kambing mana yang tuan kambing tu nak bagi dekat pembeli tu. Maka tu pembelian yang fasid, pembelian yang rosak, sebab tidak ditentukan mabi', tak ditentukan barangan jualan tu lagi. Boleh jadi dengan harga 3,000 tu dia dapat tak sewajar, tak seperti yang dia nak. Aku nak 2 ekor kambing dengan 3,000 ni, hak mana pun tak apa. Kalau tuan dia pilih dulu, kemudian tunjuk kat pembeli ni 2 kambing ni, setuju, okey setuju, akad sah. Sebab ketika tu dah ditakyin ni tak, akad dulu, bayar dulu duit, barulah tuan dia tu pergi ambil kambing bagi dia. Maka pada ketika tu ada unsur ghurur, ada unsur tipu daya, ada unsur penipuan dekat situ. Boleh jadi tak setimpal dengan apa yang dia bayar, dan boleh jadi dia tak setuju dengan pembelian tu, tapi duit dah bagi dah, dan sebagainya. Transaksi tu diteruskan, bawa balik juga kambing tu, sedangkan dia merupakan pembelian yang fasid. Bila dia bawa balik, contohnya kecil sangat kambing yang dia beli tu, nak sembelih pun tak padan dan sebagainya, dia kena belah rusak tu. Maka yang menjamu makan semasa berada dalam tangan pembeli yang jualan itu tidak sah itu, maka itu juga dimasuk dalam kategori asamaha ghairul malik. Bukan tuan dia yang jamu binatang tu makan, bukan tuan dia yang jamu dia makan. Kemudian contohnya ada orang tegak benda tu dan sebagainya, maka dia pun buat balik mai, bagi balik duit, dapat balik lembu tu ataupun kambing tu kat tuan dia yang asal. Maka yang tu tak masuk dalam nisab, melainkan bila cukup kadar setahun tu dengan kiraan yang tadi, tak masuk balik. Maka dia tak boleh kira sebagai nisab. Nak kira 100, nak kira 40 ekor pada hujung tahun dengan yang tu tak boleh, sebab tak ambil lagi. Contohnya
kan? Bila dah mengaji dah pokok kuning 5 bulan lepas tu kan mengaji banyak kuliah dalam masjid dan sebagainya, oh jual lagu tu tak boleh, telefon balik tuan ya, telefon balik pembeli tu, dulu yang aku jual dulu ni tak sah, jadi hang kena bagi balik lembu ni kat aku ataupun kambing ni kat aku akan bagi balik duit hang, lepas tu barulah kita buat urusan jual beli semula untuk sahkan pembelian tu. Maka pun dia pun sama ada sebelum dia balik mai ataupun dia dah balik mai, binatang tu tak boleh masuk dengan kiraan nisab, sebab dia dijamu ataupun dia diberi makan oleh selain daripada tuan dia. Tu contoh bagi au asamaha ghairul malik. Tu contoh yang ada dalam kitab fiqh lah. Ataupun kita buat contoh yang lebih mudah, memang orang lain yang minat untuk jamu makan dia. Aku ada tanah yang terbiar, aku malas nak buat apa lagi. Lalu ni hari-hari aku nak bawa kambing hang main makan kat sini, hang tak ada orang nak sepupang pun dan sebagainya. Maka yang usaha untuk ambil dan hantar kambing ataupun yang usaha untuk potong rumput dan sebagainya untuk bagi kambing tu bukan tuan dia. Bukan tuan dia. Maka dia masuk dalam kategori yang tak wajib zakat kalau dalam keadaan tu. Sebab tak dilihat ataupun tak dikira perbuatan tersebut masuk dalam usaha menternak secara serius. Usaha menternak secara serius. Dia tak masuk dalam kategori tu. Maka tak wajib zakat. Sama juga bila kita biarkan haiwan ternakan kita bebas makan ikut suka, pun masuk dalam kategori usaha menternak yang tidak serius. Jadi kita tak pilih makanan yang rumput yang sesuai dengan dia ikut hang cari tahu pun, hang nak makan pokok ke, nak makan rumput ke, nak makan lalang ke, nak makan duri ke, nak makan baju ke, nak makan apa ikut suka hang. Aku bela je tak, dia tak masuk dalam pembelaan ataupun ternakan yang serius, maka tak wajib zakat. Sebab tidak ada usaha menternak daripada dia. Lagi syarat lagi, wa an la takuna amilatan fi harsin wa nahwi, dan bahawa tidak adalah ternakan itu amilatan, dijadikan pekerja fi harsin, pada tanaman, pada kebun, wa nahwihi, dan seumpamanya. Binatang yang kita gunakan sebagai pekerja kita gunakan dia untuk membajak tanah, kita gunakan dia untuk menanggung alatan pekerjaan kita gunakan dia sebagai tunggangan, kita gunakan dia sebagai kita gunakan dia untuk buat sesuatu lah. Dia bukan kita ternak dia untuk makan dan sebagainya tak, kita gunakan dia untuk sesuatu tujuan kita, sebagai tunggangan, sebagai pekerja kita di ladang, sebagai tukang angkat barang kita, sebagai kenderaan kita dan sebagainya. Itu juga tak masuk dalam kiraan nisab, sebab kita tak ternak dia untuk kita makan. Dia bukan ternakan kita secara total, secara mutlak. Kita bela dia sebab dengan tujuan lain. Bukan kita bela dia pasal kita nak bela dia tak. Kita bela dia pasal nak bagi. Kita bela dia pasal contohnya kita nak gunakan dia sebagai haiwan tunggangan. Kita bela dia sebagai untuk kita gunakan dia sebagai binatang untuk angkut barang kita. Kita gunakan dia sebagai pekerja di ladang kita contohnya. Macam orang bela rebau untuk buat bendang. Maka yang tu tak dikira sebagai tak dikira dalam bilangan yang mencukupkan nisab. Contohnya dulu orang kita dulu ramailah ada lembu, ada rebau, kadang-kadang sampai 7-8 ekor. Rebau ada 7-8 ekor. 7-8 ekor rebau tak apa lagi. Dan rebau itu beranak dan sebagainya, sampai satu tempoh masa beranak sampai 30 ekor lebih. Bila 30 ekor untuk lembu wajib zakat. Tapi dalam 30 ekor tu contohnya ada 4 ekor atau 5 ekor yang dia gunakan untuk membajak sawah dia. Maka 4-5 ekor tu tak dikira dalam 30 tu. Jadi ternakan dia 30 ekor, tolak 4 ekor atau 5 ekor tu, maksudnya hanya ada 25 ataupun 26 ekor. Tak wajib zakat. Tak dimasukkan dalam nisab. Nisabnya cuma 25 ekor ataupun 26 ekor, maka tak wajib zakat lah. Sebab zakat lembu sekurang-kurangnya ialah pemilikan ternakan sebanyak 30 ekor lembu ataupun kerbau. Bila dia digunakan sebagai ataupun digunakan untuk sesuatu pekerjaan ataupun urusan.
Habis. Kemudian kata an-naw'u tsani babu zakatin nabat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Soalan tidak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.